Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Okey, sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. والدلالة الأولى أي المطابقة نقلية أي لفظية قطعا لأنها بمحض اللفظ وفي الأخريين أي التضمنية والالتزامية أقوال أحدها أنهما نقليتان وعليه أكثر المناطق ثانيها أنهما عقليتان لتوقفهما على الانتقال الذهني من المعنى إلى جزئه ولازمه ثالثها أن الالتزام أي الالتزامية عقلية دون التضمن أي التضمنية فإنها نقلية. Okey, perbincangan pada masalah dalalah bagi yang disebut tiga dalalah tu, mutabaqah, tadammun dengan iltizam ya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Wad dalalatul ula, dalalah yang bentuk pertama ai al-mutabaqah. Dalalah mutabaqah tu dia bentuk dalalah nakliyah dia panggil. Dalalah nakliyah. Apa makna nakliyah? Lafziyah. Kerana lafaz ini tabaqa maknahu. Lafaz dengan makna tu mutabaqah. Jadi mutabaqah itu berlaku pada perletakan asal. Jadi bentuk itu bentuk nakli lah. Bukan akli. Bukan benda yang yang kita kata berdasarkan proses akal, tapi proses peletakan pada asalnya, penukilan lafaz tersebut dengan makna tersebut secara mutabaqah. Jadi berlaku secara lafziah, lafaz itu sendiri mutabaqah dengan maknanya mutabaqatan tammah. Okey. Qat'an itu secara pasti, tak ada khilaf lah. Li'annaha bimahdhil lafzi, kerana dalalah tersebut dengan semata-mata lafaz dapat dipaham. Wa fil ukhrayaini, pada dua yang lain, iaitu at-tadammuniyah wal iltizamiyah. Dalalah tadammuni dan dalalah iltizam tu aqwal, ada beberapa pandangan. Khilaf lah maksudnya. Ahaduha, salah satu pandangan tersebut, annahuma naqliyatani. Dalalah tadammuniyah dan iltizamiyah dalalah nakliyah. Ya. Jadi dalalah nakliyah juga, makna lafaz tersebut yang memberi makna secara dalalah tadammuniyah dan dalalah iltizamiyah. Makna kefahaman lafaz kepada makna, menunjuknya lafaz pada makna tu ialah dari segi perletakan lafaz tu sendiri. Makna bukan benda yang akal yang proses dalalah tersebut, tapi pada bahasa sendiri, lafaz tu sendiri, nakliyatani. Wa alaihi aktsarul manatiqah. Ini pandangan kebanyakan ahli mantiq. Thanihima, pandangan kedua, thaniha, yang kedua daripada khilaf ini, annahuma aqliyatan, dalalah aqliyah. Kenapa dia termasuk daripada dalalah aqliyah? Menunjuk lafaz kepada maknanya secara tadammuni atau iltizam tu dapat dipaham akal. Akal yang memprosesnya. Litawakufihima ala intiqali dhihni, kerana terhenti keduanya pada di atas berpindah zihin minal makna ila juz'ihi wa lazimihi, daripada makna lafaz kepada juzuk daripada makna lafaz tersebut ataupun lazim daripada makna. Bila kita kata tiang ni rumah, kita kata atap tu nampak atap, kita kata rumah. Kita membangsakan rumah kepada juzuk daripada rumah. Faham tak? Itu faham kita perlu kepada proses akal. Di mana kita faham bahawa atap itu sebahagian juz'in minal ma'nal bait. Satu juzuk daripada makna rumah. Tu terlibat proses akal tu. Sebab tu dia pandangan
kedua ni mengatakan dia aqliyatan ataupun lazim. Kita nampak asap, kita kata api. Pada asap dengan api benda beza, tapi lazim daripada ada asap ada api. Nampak tak? Lazim daripada ada asap ada api. Jadi kita kata api. Mana api asap ya? Melazimi asap itu akan adanya api. Itu proses akal tu. Jadi sebab tu pandangan kedua mengatakan aqliyatan. Wa thalithuha. Yang ketiga, anna liltizama ay al-iltizamiyata aqliyatun. Dalalah iltizamiyah, dalalah aqliyah. Sebab ia dalalah benda yang luar daripada makna lafaz tu. Api dengan asap, benda beza. Jadi untuk intiqal daripada makna lafaz itu kepada makna lain, itu berhajat pada proses intiqalu dhihni min syai'in ila syai'. Sebab tu dia kata aqliyah duna tadammuni, lain daripada dalalah tadammun, ai at-tadammuniyah, dalalah tadammuniyah, fa innaha naqliyah, kerana dia dalalah tadammuniyah termasuk daripada dalalah naqliyah. Makna masih termasuk daripada dalalah pada lafaz tu sendiri. Nampak tak? Okeylah gitu jelah. Baik. ولا يشترط في الالتزامية اللزوم الخارجي قطعا لحصول الفهم دونه أي بدونه كما في الضدين، فإن أحدهما يفهم من الآخر بدون تلازمهما في الخارج، بل بينهما تعاند فيه. وفي اللزوم الذهني في الالتزامية مذهبان. قال المنطقيون يشترط وجوده أي متى حصل مسمى اللفظي في الذهن حصل ذلك اللازم منه، إذ لا فهم للمسمى وهو الملزوم دونه أي بدون لازمه لحصوله، أي اللازم بدون القطع بين اللازم بدون القطع لحصوله أي حصول اللازم، لحصوله أي حصول اللازم بدون القطع بينهما بزمن. وفي نسخة ولحصوله بواو العطف على إذ لا فهم ولا فائدة فيها ولا فائدة فيها لا فائدة فيها غير التأكيد. Okey. Kemudian syarat luzum. Kata musannif rahimahullahu taala, wala yushtaratu fil iltizamiyati al-luzum. Tidak disyaratkan pada dalalah iltizamiyah berlaziman. Mesti ada semua. Mata wujida wujida. Mata wujida syai' wujida syai'un akhar. Ada. Mata wujida al-malzum wujida al-lazim. Ya. Tidak disyaratkan iltizam al-luzum. Luzum luzum khariji. Qat'an. Okay. Luzum khariji makna pada luaran tu berlaziman. Tak syarat. Bahkan memadai luzum akli. Faham? Memadai luzum akli. Lihusulil fahmi dunahu. Kerana terhasil faham tanpa luzum khariji. Tanpa berlaziman pada kharij. Nampak tak? Kita kata apa? Luzum. Nak kata gua ni contoh. Ada contoh dibagi tak dalam ni? Mana ni? Lihusulil fahmi dunahu ay duna al-luzum al-khariji. Ay bidunihi. Dunahu ay bidunihi lah. Dunahu ay bidun. Terhasilnya faham biduni al-luzum al-khariji. Ya. Ini contoh sini dah ingat. Tak ada sini. Kita buat contoh ginilah. Kita kata ai bidunihi, kerana hasilnya faham tanpa ada luzum khariji. Kama fi dhiddaini, seperti dua yang berlawanan. Bila kita kata
objek itu bergerak. Tak? Maka lazim dia tidak apa? Tidak diam. Bila kata dia bergerak, lazim pada bergerak tu tak diam. Okey. Mesti ke objek itu berlaku sungguh dia tak diam ataupun berlaku lawangnya, berlaziman ke? Mesti kena lazim pada khariji. Dengan makna kita kata apa nama ni? Mesti berlaku pada luaran begitu ke? Ataupun tak mesti. Contoh lain kita kata apa? Benda contoh mudah sikit. Kita kata dalalah iltizam dengan makna gini. Ada asap menunjukkan pada ada api. Lazim ke pada ada asap itu maknanya ada api pada luaran? Tak? Pada luaran. Jadi tak mesti. Boleh jadi asap aja, ada asap saja tapi tak ada api. Tak? Ada asap saja, tak ada api. Pada luaran. Tapi berlazimah pada akal tu boleh jadilah. Itu pun contoh tu macam tak apa sesuai sikit. Tak apa ni, tak kemah lagi. Kita baca dululah. Kama fi diddain, seperti mana dua yang berlawanan. Dua yang berlawanan. Did. Kita kata objek itu bergerak, contohnya bumi bergerak, berputar kan. Makna lazim pada itu dia tidak diam. Mesti ke berlaziman bergerak itu bahawa dia itu tidak diam? Dengan makna dia takkan sama sekali diam. Tak. Sebab apa? Sebab perkara itu tak boleh berhimpun pertama. Jadi pada luaran tu boleh jadi salah satu aja. Tak berlaku pada kharij kedua-duanya sekali. Sebab kalau berlaku kedua-duanya sekali, bergerak dan diam dalam satu masa, maka itu mustahil lah. Sebab ijtima'u naqidain. Fa inna ahadahuma, kerana salah satu daripada keduanya, yufhamu minal akhar, dapat dipaham daripada satu lagi, biduni talazumihima fil kharij, tanpa berlaziman pada kharij. Tanpa berlaziman pada luaran. Tanpa dia ada sungguh pada luaran pun tak apa. Bal bainahuma ta'anudun fih, bahkan antara keduanya, diddain itu berlaku ta'anud. Bergerak dan diam. Mana boleh? Nak kata berlaziman, bila ada gerak, ada diam, tak jadi gerak itu. Wa fil luzumi zihni, pada masalah luzum zihni, lazim pada zihin, fil tizamiyah, pada dalalah iltizamiyah, madhaban. Dua mazhab. Qala al-mantiqiyun, berkata ahli mantiq, yushtaratu wujuduhu, disyaratkan ada luzum zihni antara dalalah iltizamiyah, antara lazim dengan malzum. Ay mata hasala musamma al-lafzi, bila mana terhasil musamma al-lafzi yang dinamakan dengan lafaz itu, hasala fi dhihni, dalam zihin, hasala dhalika lazim, maka terhasillah lazim tersebut. Telah terhasillah lazim tersebut. Bila terhasilnya dalam zihin kita asap, kita bayang asap, maka pada zihin mengatakan bahawa ada api. Bila kita kata lazim pada zihin tersebut, dia ini anak. Dia ni anak. Lazimlah bahawa dia lebih muda daripada ibu dia. Dia lebih muda pada ibunya. Hasala dhalika lazimu minhu, maka terhasillah apa yang lazim daripada lafaz tersebut. Bila hasil musamma lafaz,
maka terhasillah yang lazim daripada itu. Idh la fahma lil musamma, kerana tidak ada faham bagi musamma. Musamma di sini ialah malzum. Dunahu, tanpanya, ai bidunil lazimihi, tanpa lazimnya. Kerana tidak faham anak tanpa dia itu lebih muda daripada ibu dia. Pada akal, tidak fahamlah anak kecuali dia itu lebih muda daripada ibunya. Biduni lazimihi, takkan faham malzum tanpa ada lazim. Lihusulihi, kerana hasilnya lazim. Bidunil qat'i, tanpa ada putus. Bidunil qat'i, tanpa ada putus. Bainahuma bizamanin, tanpa terputus dengan zaman. Tidak ada senggang zaman antara lazim dan malzum. Bila ada lazim, ada malzum. Atau bila ada malzum, tentu ada lazim. Bila ada malzum, tentu ada lazim tanpa diputuskan dengan satu tempoh. Bidunil qat'i bainahuma bizamanin, tanpa terputus antara malzum dan lazim dengan satu masa. Wa fi nuskhatin, dalam nuskhah lain, nuskhah Luqtatul Ajlan, Syekh Zakaria kata wali husulihi. Jadi dia kata idla fahma dunahu, kerana tidak ada faham tanpanya, tak ada faham malzum tanpa ada lazim. Wali husulihi bidunil qat'i. Jadi dia guna ada wa. Pada nuskhah lain ada wali husulihi. Dan kerana apa? Kerana hasilnya hasilnya lazim tanpa ada senggang antara malzum. Wali husulihi makna ada dua benda tu. Bila guna waw makna ada dua ilah. Okey. Ada dua ilah. Kalau tanpa waw tadi dipanggil ilah kepada ilah. Ilah kepada ilah kalau tak ada waw. Kalau guna waw makna dua ilah. Pertamanya idla fahma dunahu, satu ilah. Yang kedua wali husulihi biwawil atfi. Ataf pada mana? Ataf pada idla fahma, kerana tak ada faham satu. Yang kedua li husulihi wali husulihi. Wala faidata fiha, dan tak ada faedah padanya ghairu ta'kid, kecuali mentakkidkan lagi. Dah kalau waw ni wa ataf ada makna baru ke? Tak. Dia hanya mentakkidkan kepada idla fahma dunahu. Wali husulihi itu, ataf itu sekadar muakkid, mentakkidkan kepada makna idla fahma dunahu. Wala faidata fiha ghairu ta'kid, tak ada faedah padanya selain pada takkid. Okey. والتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة، أي كلما وجدت ضرورة لا المطابقة فلا تستلزم التضمن كما في البسائط. ولا الالتزام خلافا للإمام في قوله إنها تستلزمه، فقوله خلافا للإمام راجع إلى الالتزام فقط. Okey. Isu masalah pula. Tadammun dan iltizami yastalzimani mutabaqah. Melazimi ada dalalah mutabaqah. Bila kata-kata lafaz itu menunjuk secara dalalah tadammun ataupun secara dalalah iltizam kepada sesuatu makna, melazimi bahawa ada dalalah mutabaqah bagi lafaz tersebut. Bagi lafaz tersebut. Contoh kita katalah. Kita kata kudrat. Kudrat. Dalalah iltizam maknanya Tuhan mempunyai kudrat. Lillahi kudratun qadimah. Faham daripada itu bahawa Tuhan adamul ajzi, tidak lemah. Faham tak? Jadi tidak lemah tu dalalah iltizam. Lazim daripada ada kudrat, tidak lemah. Okay? Lazim daripada ada kudrat, tidak lemah. Yastalziman watadammun wal iltizam. Yastalzimani mutabaqah. Okey. Jadi itu dalalah iltizam. Bila satu lafaz itu menunjuk kepada satu makna dengan dalalah iltizam,
lafaz itu dia juga ada dalalah mutabaqah dia. Bila kita kata kudrah, menunjuk kepada secara dalalah iltizam kepada adamul ajzi kan. Kudrah itu menunjuk pada adamul ajzi sebagai dalalah iltizam. Memang kudrah itu dia ada dalalah mutabaqah dia. Apa itu kudrah? Tak, sifatun qaimatun bizai ta'ala yang mana dengannya biha ijad kullu syai'. Dengannya Allah mengadakan setiap sesuatu. Jadi kudrah tu sendiri dia ada pengertian secara dalalah mutabaqah dia. Kepada satu makna sebagai dalalah mutabaqah. Nampak tak? Jadi bila sabit bagi satu lafaz tu dalalah iltizam, memang sepakat ada dalalah mutabaqah lah. Sebab lafaz tu sendiri pada wadaknya dia ada makna yang menepati dia. Secara berbetulan. Jadi sebab tu kata Syekh at-tadammun wat-tadammun wal-iltizam yastalzimani mutabaqata. Ai kullama wujida, bila mana adanya tadammun dan iltizam, wujidat ai wujidatil mutabaqah. Daruratan, secara darurah lah sebab lafaz tu dia ada makna yang diletak pada awalnya. Lal mutabaqatu, tidak, lal mutabaqatu yastalzimu. Yastalzimu syai'aini ukhrayain, bukan. Tapi tidak mutabaqah, tidak lazim mutabaqah dalalah lafaz itu secara mutabaqah bahawa ada baginya dalalah iltizam dan tadammun. Tak mesti. Tapi kalau lafaz itu ada dalalah iltizam dan tadammun, pasti ada dalalah mutabaqah. Tapi tak mesti lafaz itu ada dalalah mutabaqah, dia ada dalalah iltizam atau tadammun. Fala tastalzimu tadammuna, tidak melazimi dalalah tadammun. Kama fil basaiti, seperti mana benda yang basit. Contoh jauhar fard ataupun benda yang tak ada juzuk. Dalalah jauhar fard kepada benda. Ada sesuatu tak kepada juzuk jauhar fard. Jauhar fard ni juzuk dia tak ada dah. Dia itu satu-satu yang basit. Yang paling halus. Macam mana kita nak kata juzuk dia memberi makna pada juzuk dia? Sebab dia tu tak ada pecahan dah bagi dia. Jadi tak ada dalalah tadammun. Walal iltizama. Dan tidak lazim dalalah mutabaqah ada dalalah iltizam. Tak mesti. Boleh jadi dia ada mutabaqah saja, tak ada dalalah iltizam padanya. Khilafan lil imam, menyalahi bagi Imam Haramain fi qawlihi, pada perkataannya innaha tastalzimuhu. Mana? Dalalah mutabaqah melazimi iltizam je. Melazimi iltizam. Dalalah iltizam. Iltizam saja. Fa qawluhu, kata kata Syekh Az-Zarkashi, khilafan lil imam ni, menyalahi bagi imam ni, perkataan ni, raji'un ila liltizami faqat, kembali pada iltizam saja. Jadi Imam Haramain mengatakan lazim daripada dalalah mutabaqah ada dalalah iltizam. Sebab di sisi Imam Haramain, lafaz tersebut ada lafaz yang diletak pada maknanya, ada lafaz yang kedua, sama ada majaz dan seumpamanya, yang memberi makna yang iltizam. Dia melazimkan bahawa setiap lafaz tu ada makna pada wad'il lughawil awwaliyah dan juga pada makna yang kedua yang melazimi makna tersebut. Jadi pandangan jumhurnya tak mestilah, tak mesti. Sebab kita kena tatabuk semua lughah. Semua kalimah ada dalam masa. Jadi payah nak buat gitu. Wala yastau'ibul lughah illa nabi. Tak akan ada yang mampu menguasai bahasa keseluruhannya kecuali nabi ya. Jadi benda tu muta'assirun jiddan, payah. Okey. ولا تخرج دلالة العموم على أفراده كجاء عديد عن واحد منها بل هي داخلة في المطابقة لأن ذلك في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا خلافا للسهروردي والقرافي في قولهما إنها خارجة عنها لأن بعض أفراد العام ليس تمام المعنى حتى تكون دلالته عليه مطابقة تكون دلالته عليه مطابقة ولا جزءا حتى تكون تضمنا ولا خارجا حتى تكون الالتزاما بل هو جزئي لأنه في مقابلة الكلي
وما قالاه ساقط بما قلناه لأن دلالة العموم من باب الكلية لا الكلي لا الكلي ولا الكلي وسيأتي بيان الثلاثة. Okey. Tengok. Wala takhruju dalalatul umum ala afradi. Dalalah umum tidak akan keluar daripada afrodnya. Dalalah umum, sesuatu lafaz tersebut tidak akan keluar daripada afrodnya. Maknanya akan menghabisi setiap afrodnya. Kaja'a abidi, seperti datang hamba-hambaku. La takhruju an afradihi, an wahidin minha, daripada satu daripadanya. Bal hiya afraduhu tu dakhilatun fil mutabaqah, termasuk dalam mutabaqah. Maknanya kita kata jaa abidi. Jaa abidi. La takhruju afrad abidi tu wahidin minha tu daripada kalimah abidi. Bila kata jaa abidi, itulah fahmu tu. Jamak yang diidhafat kepada dhamir, memberi makna umum. Jadi dalalah umum tu merujuk kepada setiap hamba-hamba. Jadi tidak akan keluar an wahidin minha, daripada salah satu pun daripada hamba-hamba tadi. Bal hiya dakhilatun fi mutabaqah, bahkan dia masuk pada mutabaqah. Setiap seorang tu dia panggil abidi belaka. Abdun lah, tapi maknanya kena kepada setiap seorang lah. Lianna dhalika fi quwwati qadaya, kerana demikian itu pada kekuatan seumpama qadiyah banyak, qadaya ni makna jumlah lah. Jumlah bi'adadi afradihi, sebanyak afradnya, sebilangan afradnya. Contoh bila kata jaa abidi, seakan kita kata jaa fulanun, jaa fulanun, jaa fulanun, jaa fulanun. Sebanyak afrad ambil itu sebut. Faham? Jadi bila kata jaa abidi, umum kepada setiap hamba-hamba dia. Tak keluar salah seorang daripadanya. Wa hakadha. Khilafan li Suhrawardi wal Qarafi. Menyalahi bagi Imam Suhrawardi dan Imam Qarafi fi qaulihima, pada perkataan mereka kedua, innaha kharijatun anha. Dalalah umum itu keluar daripada afradnya. Tak termasuk. Dia bukan dalalah mutabaqah. Kita kata mutabaqah. Tak, setiap satu tu mutabaqah. Perkataan jaa abidi. Kerana dia tu macam jaa fulan, jaa fulan, jaa fulan. Jadi setiap satu tu mutabaqah dengan jaa abidi tadi. Suhrawardi dan Qarafi kata innaha kharijatun anha, bahawa dalalah umum keluar daripada afradnya. Tak termasuk daripada afrad satu-satu tu. Kenapa? Li'anna ba'dha afradil ammi, kerana sebahagian daripada afrad umum tadi laisa tamamal makna, dia bukan kesempurnaan makna. Hatta takuna dalalatahu alaihi mutabaqah, sehingga kita katakan dalalah afrad ke atas makna am itu ialah dalalah mutabaqah, atau dalalah am itu ke atasnya, ke atas tiap fardun tadi, ba'di afrad tu mutabaqah. Okey, gini. Jaa abidi. Tiba-tiba seorang tu mutabaqah tak mutabaqah, sebab abidi jamak. Bila mari seorang fulan abdu, tak mutabaqah. Faham tak? Qarafi dan juga Imam Suhrawardi kata dalalah umum bagi setiap afrad bukan mutabaqah. Sebab setiap afrad dengan jamak, afrad tu mufrad. Jamak sama ke abidi dengan fulan abdun? Sama. Dia takkan jadi abidi sehingga sempurna jamak, baru jamak sama banyak. Faham tak? Hak tadi kata, bila kata jaa abidi, setiap daripada afrad tu mutabaqah. Mutabaqah dengan apa nama ni, lafaz tersebut. Dalalah umum lafaz tersebut kena bagi setiap afrad dia. Imam Suhrawardi dan Qarafi tak, bahawa dalalah umum ke atas afrad tu keluar. Tak termasuk. Kerana sebahagian afrad tu bukan kesempurnaan makna. Seorang hamba, adakah dia abid? Seorang hamba bukan abid, dia abdun.
Hatta takuna dalatu alai mutabaqah, sehingga kita boleh kata mutabaqah. Mutabaqah ni jamak ni mufrad. Wala juz'an hatta takuna tadamuna, dan dia bukan juzuk. Sehingga kita kata dia tadamun. Juzuk ke mana? Dia bukan makna satu benda kul dia ada juzuk pula. Tak. Wala kharijan hatta takuna iltizaman, dan dia bukan luar daripada lafaz tersebut sehingga kita kata dalam hal iltizam. Lazim daripada abid itu ada abdun. Dia bukan luar. Dan dia bukan juzuk juga. Okey. Bal huwa juz'i. Tetapi dia ni daripada aspek juz'i. Li'annahu fi muqabalatil kulli. Kerana dia pada muqabil lawan bagi kulli. Jadi abid mafhum kulli. Fulan abdun ni itu juz'i. Kerana apa? Kerana dia ialah satu yang khusus, yang khusus yang merujuk kepada mafhum kulli yang besar, iaitu abidi. Mana? Hamba-hamba ni ini kulli lah kata. Jadi abdun ni ialah juz'i. Dia bukan juzuk. Kalau juzuk maknanya ia sebahagian kaki ke tangan, tak. Dia juz'i. Kenapa? Li'annahu fi muqabalatil kulli. Kerana dia dari aspek lawan kepada kulli. Jadi kata Syekh Zakaria, wa ma qalahu, apa yang berkata oleh kedua mereka, saqitun, gugur, tertolak, bima kulnahu, dengan apa yang kami sebutkan. Kata tak kena hak Syekh Sahrawardi dan Qarafi sebut ni. Kenapa? Li'anna dalalatal umum min babil kulliyah. Dalalah umum ni daripada bab kulliyah. Bukan bab kulli dan bukan daripada bab kul. Kalau kulli ni, bab kulli ni contohnya al-insan, kemudiannya itu kulli. Mafhum kulli al-insan. Lepas tu juz'i yang mana? Zaidun. Zaidun ni juz'i daripada mafhum kulli insan. Tapi kalau kita kata abidi, lepas tu abdun seorang-seorang tu, itu bukan daripada bab kulli dan juz'i, tapi daripada bab kulliyah. Kulliyah tu apa? Al-hukmu ala kulli afradin fardan. Hukum atas setiap afrad dia secara satu-satu. Bila kata ja'a abidi, dia menghukum pada setiap seorang. Ja'a abdi hadha, ja'a abdi hadha, ja'a abdi hadha, ja'a abdi hadha. Jadi hukum tu kena pada satu-satu. Keadaan itu dipanggil kulliyah. Al-kulliyah al-hukmu ala afradihi fardan. Hukum ke atas afrad tu secara satu-satu. Faham jadi Qarafi dan juga Sahrawardi dia kata juz'i. Kerana lawan kulli. Kata Syekh Zakaria tidak. Kerana dalalah umum kepada afrad tu min babi kulliyah. Lal kulli, bukan daripada bab kulli. Kalau kulli macam al-insan, itu kulli, mafhum kulli. Juz'inya apa? Zaidun. Zaidun tu makna hak khusus lah. Kata nama umum ataupun benda khusus ni panggil juz'i. Juz'i. Zaid ni insan tak? Insan. Jadi daripada mafhum umum kulli insan itu, ada juz'i dalam tu, iaitu Zaid, Ahmad, Khalid. Okay. Walal kul, dan dia bukan daripada bab kul. Macam kursi, ada kaki kursi, ada tempat nyandar, ada tempat duduk, tak. Itu mafhum kul. Kul yang mana ada juzuk-juzuk. Kursi ada kaki dia, ada nyandar dia. Wa sayati bayanu salasa. Lagi akan datang keterangan tiga-tiga tu. Payah ke? Ni bukan tak payah. Payah sebab dekat-dekat. Kulliyah kul. Kena ulang 2-3 kali lagi. Tengok contoh tu boleh faham je. Nak faham lalu kali pertama payah ke? Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tu dia katakan juz'i dengan kulli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam.